Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Ashikin binti Nur, nombor matrik AB210026. Baiklah, saya akan mulakan pembentangan dengan bahagian pengenalan. Daripada tajuk pembentangan kami, penggunaan internet dalam kehidupan seharian memberikan kemudahan dalam akses maklumat dan komunikasi. Tetapi penggunaan internet juga membawa risiko kepada ketagihan internet, terutamanya dalam kalangan pelajar. Hal ini kerana penggunaan internet lebih tertumpu kepada kalangan pelajar. Gejala ketagihan internet seperti pornografi, permainan game dan media sosial telah mencapai tahap yang membimbangkan dan boleh menyebabkan kemurungan serta kegelisahan dalam kalangan pelajar. Kajian mini projek penyelidikan menunjukkan bahawa terdapat hubungan antara penggunaan internet dan gejala kemurungan dalam kalangan pelajar, terutamanya dalam kajian kami tertumpu kepada pelajar FSKTM UTHM dan kami menerima responden seramai 178 responden yang terlibat dalam pengumpulan data. Penganalisasian data menggunakan SPSS memberikan pandangan kuantitatif yang lebih terperinci mengenal hubungan tersebut, memberikan maklumat yang berguna untuk memahami impak penggunaan internet terhadap kesejahteraan mental pelajar. Oleh itu, pemahaman mendalam tentang isu ini penting untuk mencipta kesedaran pendidikan dan langkah penyelesaian yang melibatkan institusi pendidikan, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Seterusnya, saya beralih kepada objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian dalam kajian kami, iaitu yang pertama, mengetahui tahap ketagihan pengguna internet dalam kalangan pelajar UTHM, terutama daripada kalangan pelajar Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Kedua, mengenal pasti skala kemurungan kanak-kanak dalam penggunaan internet. Tiga, mengetahui persepsi dalam penggunaan internet terhadap pelajar. Seterusnya ialah persoalan kajian. Terdapat 3 persoalan dalam kajian kami, iaitu yang pertama, apakah tahap ketagihan internet di kalangan pelajar UTHM yang semakin membimbangkan ataupun di tahap yang masih terkawal. Yang kedua, apakah tahap kemurungan dalam kalangan pelajar UTHM supaya kami dapat memberi langkah-langkah penyelesaian. Dan yang ketiga, apakah hubungan ketagihan internet dalam kemurungan penggunaan internet, iaitu sama ada kemurungan dalam diri pelajar seseorang itu adalahkah berkait dengan penggunaan internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akira binti Muhammad Nawi, bernombor matrik CB210062. Untuk kali ini saya akan bentangkan berkaitan dengan metodologi kajian. Metodologi kajian ini adalah memainkan peranan yang sangat penting dalam menjalankan sesuatu kajian. Ianya akan membawa hasil yang berkesan kepada sesuatu kajian. Dan dalam bahagian metodologi kajian, kami menekankan beberapa bahagian, iaitu reka bentuk kajian, populasi dan persempelan, instrumen kajian dan juga kaedah analisis data. Yang pertama adalah reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian adalah merupakan suatu garis panduan yang dibentuk dalam kajian ini untuk memastikan objektif kajian tercapai. Kajian isu ini yang tajuk faktor yang mempengaruhi tahap stres pelajar Universiti Tun Hussein Malaysia UTHM. Ini adalah bermatlamat untuk melihat sejauh manakah penggunaan internet dan gejala kemurungan dalam kalangan pelajar UTHM. Dalam reka bentuk kajian, kami menggunakan kaedah tinjauan dengan menggunakan borang soal selidik dan tempoh pelaksanaan kajian kami adalah selama 4 minggu. Kami mensasarkan pelajar-pelajar Fakulti FSKTM, iaitu Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, dan bagi setiap tahun pengajian dari tahun 1 hingga tahun 4. Target responden kami adalah minima 40 orang pelajar setiap tahun. Seterusnya adalah populasi dan persempelan.
Populasi adalah merujuk kepada penduduk yang mendiami sesuatu tempat ataupun spesies tertentu yang terdapat di kawasan geografi ataupun habitat tertentu. Manakala persempelan bermaksud proses memilih sampel secara rawak. Dalam kajian ini, populasi yang dipilih adalah daripada kalangan pelajar FSKTM, UTHM dari semua tahun pengajian, iaitu tahun pertama sehingga tahun keempat, yang mensasarkan minima 40 orang setiap tahun pengajian. Saiz sampel adalah agak besar dan analisis SPSS adalah untuk memudahkan proses penyelidikan dan mendapatkan maklumat yang tepat. Kisah seterusnya adalah instrumen kajian. Bagi menjawab persoalan yang timbul dan mencapai objektif dalam kajian ini, instrumen kajian memainkan peranan yang penting dalam perkara ini. Melalui instrumen kajian, maklumat boleh dikumpul dan diproses untuk tujuan kajian. Kaedah kuantitatif adalah kaedah pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini, dan maklumat dalam kajian ini dimasukkan ke dalam borang soal selidik dan kemudiannya dijawab oleh responden. Responden hanya perlu membuat pilihan mengikut pendapat masing-masing, dan borang soalan selidik ini juga mengandungi 4 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C dan juga bahagian D. Okey, dan akhir sekali adalah kaedah analisis data. Analisis data ini berlaku apabila semua data dan maklumat yang diperlukan telah dikumpulkan. Pada peringkat ini, objektif kajian akan dijawab melalui data yang diolah. Kami menggunakan kaedah SPSS, iaitu Package Statistik bagi sains sosial, adalah digunakan untuk memproses data kajian ini. SPSS adalah untuk menghasilkan statistik deskriptif untuk setiap item borang soal selidik, dan menggunakan kaedah analisis SPSS data juga, ia dapat menginterpretasikan hasil analisis secara lebih sistematik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Nilam Sari binti Mazaid, nombor matrik AB21006. Kini saya membentangkan bab 3, iaitu dapatan kajian untuk demografi responden, iaitu bahagian A. Bab ini membincangkan hasil dapatan yang kami perolehi daripada soal sidik yang kami edarkan dengan menggunakan platform Google Form. Melalui kajian soal sidik ini, kami dapat mengumpul data secara kuantitatif. Kaedah soal sidik ini dijalankan menghasilkan kajian berkualiti dan juga memastikan objektif kami tercapai. Kajian ini adalah untuk mengkaji penggunaan internet dan gejala kemurungan di kalangan pelajar UTHM. Responden yang kami perolehi atau melibatkan iaitu mahasiswa dan mahasiswi daripada Fakulti Sains Fakulti Sains Komputer dan juga Teknologi Maklumat, iaitu FSKTM. 3 bahagian di dalam borang soal sidik, iaitu bahagian pertama demografi responden. Semua data akan dianalisiskan terlebih dahulu mengikut bilangan responden dan nilai min. Soal sidik melalui platform Google Form terbahagi kepada 4 bahagian, bahagian A, B, C dan D. Bahagian A mempunyai 4 soalan, manakala B dan C mempunyai 20 soalan, dan juga bahagian D mempunyai 15 soalan terbahagi kepada 7 bahagian. Demografi responden melibatkan kajian seramai 178 orang daripada kalangan pelajar FSKTN yang dipilih secara rawak mengikut tahun. Bahagian ini terbahagi kepada beberapa bahagian, iaitu latar belakang kajian, mengikut jantina, tempat tinggal, umur, jangka masa layari internet, media sosial, permainan video atau komputer, penggunaan internet untuk belajar, fakulti dan juga tahun pengajian. Slide ini menerangkan tentang analisis bahagian B, iaitu ujian ketagihan internet. Baiklah, kita tengok pada soalan ke-17 di mana nilai min dia 3.09, nilai median dia 3.0, nilai mode dia 3.0, di mana standard deviation merupakan relatif paling rendah, iaitu 1.09586. Di mana soalan 17 ni
menunjukkan kebanyakan responden berasa ketagih terhadap pengguna internet kerana gagal mengurangkan jumlah masa yang digunakan semasa melayari internet. Baiklah, untuk soalan kedua, nilai min dia 3.06, nilai median 3.0, nilai mode 3.0, di mana standard deviation dia sederhana, iaitu 1.14826. Baiklah, untuk soalan 2 ni menunjukkan sebilangan responden cenderung mengabaikan tanggungjawab harian untuk memberi tumpuan yang lebih kepada aktiviti dalam talian. Baiklah, untuk soalan 3, di mana nilai min yang terdapat ialah 3.034, nilai median 5.0 dan nilai mode ialah 3.0, di mana standard deviation dia merupakan yang paling tinggi antara soalan pada bahagian B, iaitu 1.77840. Berdasarkan soalan 3 ini, di mana hasil daripada analisis ini mendapati bahawa sebilangan responden tu mungkin lebih tertarik kepada keseronokan yang diperoleh melalui penggunaan internet daripada menjalinkan keintiman dengan pasangan mereka. Baiklah, berdasarkan analisis keseluruhan bahagian B ini, di mana analisis ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana perilaku penggunaan internet dapat mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seharian dan hubungan interpersonal responden. Dengan berpandukan analisis daripada SPSS ini, perlu ada inisiatif daripada pakar kesihatan mental ataupun mana-mana program untuk membantu mereka yang menghadapi masalah ketagihan internet, di mana peningkatan kesedaran mengenai impak negatif dan langkah-langkah untuk mencegah dapat menjadi langkah awal menuju penggunaan internet yang lebih seimbang dan sihat. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Seterusnya adalah nama saya Muhammad Asy Hazwan, CB 210123, iaitu saya akan teruskan mengenai analisa skala kemurungan untuk kanak-kanak yang menawarkan wawasan mendalam mengenai keadaan emosi kanak-kanak melalui parameter statistik seperti mean, median, mode dan standard deviation dan jumlah sum. Bagi setiap item pertanyaan, setiap item memberikan pandangan untuk tentang perspektif kanak-kanak terhadap kehidupan dan keadaan emosi mereka. Okay, seterusnya saya mengambil 3 sahaja soalan, iaitu soalan yang rendah, sederhana dan tinggi. Iaitu di mana soalan 12 saya menceritakan mengenai min yang tinggi, iaitu 3.7291. Seterusnya medium adalah 4.0, mode adalah 4.0 dan standard deviation adalah 1.15301. Itu adalah yang rendah. Seterusnya adalah soalan 3, iaitu min dia adalah 2.3876, median adalah 3, mode adalah 3, standard deviation adalah 1.52771. Itu adalah sederhana. Dan akhir sekali adalah soalan 18, iaitu min 3.0225, median adalah 4.0, mode adalah 5.0 dan standard deviation adalah 1.1029. Itu adalah yang tinggi. Okey, analisa ini membawa kesedaran tentang keperluan untuk menyelidik lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi keadaan emosi kanak-kanak dan memberikan asas untuk tindakan dan intervensi yang bersifat lebih terarah dan berkesan dalam membantu kanak-kanak mengatasi kemurungan. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ahmadina bin Akmal Hakim dan hari ini saya akan membentangkan tentang persepsi penggunaan internet, iaitu bahagian D, dan saya akan menerangkan tentang analisis bahagian D tersebut. Baiklah, bagi soalan 3,
Analisis data ini menunjukkan bahawa responden secara purata memberikan penilaian yang tinggi terhadap pernyataan internet telah meningkatkan komunikasi dan perhubungan di kalangan orang ramai, di mana MI puratanya adalah 4.2303. Ini yang menunjukkan kebanyakan responden memberikan penilaian positif terhadap pernyataan tersebut, dan mediannya adalah 4.00 yang juga menunjukkan bahawa separuh daripada responden memberikan penilaian 4 atau lebih. Dan media ini adalah ukuran kedudukan tengah dan tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai ekstrim. Jadi nilai ini menunjukkan keseluruhan kecenderungan penilaian positif. Dan untuk moodnya adalah 4.00, dan ianya menunjukkan bahawa ini adalah nilai yang paling kerap muncul dalam set data ini. Dan bagi standard deviation ataupun sisian piawai, ianya adalah 0.80097. Nilai sisian piawai yang rendah ini menunjukkan bahawa penilaian responden ini tidak jauh beza daripada purata, dan ianya boleh dianggap sebagai tanda terdapat konsensus yang tinggi di kalangan responden. Dan berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahawa majoriti responden memberikan penilaian yang tinggi terhadap pernyataan tersebut, dan ianya menunjukkan bahawa kebanyakan mereka percaya bahawa internet telah meningkatkan komunikasi dan perhubungan di kalangan orang ramai. Bagi soalan yang keempat, analisis data ini menunjukkan bahawa responden secara purata memberikan nilai yang tinggi terhadap penggunaan internet dalam meningkatkan produktiviti kerja dan kesihatan mereka. Bagi purata nilai atau min, ianya telah diberikan oleh responden sebanyak 4.5112, yang mana menunjukkan bahawa secara umumnya responden berpendapat positif terhadap penggunaan internet dalam memperbaiki produktiviti dan kesihatan mereka. Dan bagi mediannya adalah 5.00. Ini menunjukkan bahawa separuh daripada responden memberikan nilai 5 atau lebih tinggi, sementara separuh yang lain memberikan nilai kurang daripada 5. Dan media yang tinggi ini mencerminkan persebaran nilai yang positif. Dan bagi mood pula, mood adalah 5.00, yang bermaksud nilai 5 paling kerap muncul dalam set data ini, dan ini menunjukkan bahawa banyak responden memberikan penilaian maksimum untuk pernyataan ini, dan standard deviationnya adalah 0.79004. Dan ini dapat disimpulkan bahawa sebahagian besar daripada responden cenderung memberikan penilaian positif terhadap penggunaan internet dalam meningkatkan produktiviti dalam kerja dan kesihatan mereka. Dan yang terakhir adalah soalan yang ke-10. Dan analisis data bagi soalan ini memberikan maklumat tentang keyakinan atau kepercayaan terhadap maklumat yang terdapat di internet. Bagi min, purata keyakinan adalah 3.6348, yang ini menunjukkan bahawa secara purata responden memberikan nilai keyakinan yang agak positif terhadap kebolehpercayaan maklumat di internet. Dan bagi nilai median, ini adalah 3.00, yang hampir sama dengan purata, yang menunjukkan bahawa data ini mungkin agak simetri dan tidak banyak tersebar. Dan bagi modnya adalah 3.00, yang merupakan nilai yang sering muncul. Ini menunjukkan bahawa banyak responden memberikan nilai 3 untuk keyakinan mereka terhadap kebolehpercayaan maklumat di internet. Bagi sisian piawai, ini adalah 1.01754. Nilai yang rendah ini menunjukkan bahawa data cenderung berhampiran dengan nilai purata. Yang ini menunjukkan ketelitian dan konsistensi dalam maklum balas responden. Dan dari analisis ini dapat disimpulkan bahawa secara amnya responden cenderung memberikan nilai positif terhadap kebolehpercayaan maklumat di internet. Namun, nilai sisian piawai yang rendah menunjukkan bahawa ada konsistensi dalam maklum balas responden, tetapi tidak ada perbezaan yang ketara antara pandangan responden. Interpretasi yang lebih mendalam mungkin diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan terhadap maklumat di internet. Sekian daripada saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Malik Al-Farhan bin Ismail. Nombor metrik AB210008. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan tentang bab 4, iaitu perbincangan. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang borang soal selidik yang dibina oleh Google Form untuk mengutip data daripada responden. Baiklah, di dalam soal selidik ini terdapat 4 bahagian seperti mana yang terpapar di dalam slide. Di bahagian yang pertama, kita ada bahagian A, iaitu demografi responden, di mana soalan tersebut berbentuk multiple choice. Seterusnya, bahagian B adalah berkenaan ujian ketagihan internet Dr. Kimberly S. Young, manakala bahagian C ialah berkenaan kemurungan untuk kanak-kanak. Dan bahagian yang terakhir sekali adalah bahagian D, iaitu persepsi penggunaan internet. Baiklah, untuk bahagian B, C dan D, responden perlu menjawab di dalam bentuk 5 skala Likert. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang ujian deskriptif. Tetapi sebelum itu, saya akan menerangkan terlebih dahulu berkenaan dengan ujian normaliti. Baiklah, selepas data daripada responden dikumpul, seperti yang telah diterangkan sebelum ini, kami menggunakan SPSS untuk menganalisis data. Daripada itu, hasil ujian normaliti yang dikeluarkan oleh SPSS, kami mendapati bahawa kesemua data yang didapati adalah taburan normal. Jadi selepas itu, perlulah kami melakukan ujian deskriptif seperti jadual yang dipaparkan di dalam slide. Jadual tersebut menunjukkan nilai purata bagi setiap min, median, mode dan sisihan paiwai mengikut bahagian yang ada di dalam borang soal selidik. Berdasarkan median daripada jadual, nilai median 3.42 dan 3.8 berada pada arah sederhana bagi persepsi pengguna internet dan ujian ketagihan internet. Selain itu, median bagi persepsi pengguna internet menunjukkan nilai median 4.3, iaitu berada di aras yang tinggi. Ini menunjukkan bahawa responden bersetuju penggunaan internet dan gejala kemurungan di kalangan pelajar UTHM adalah disebabkan persepsi penggunaan internet itu sendiri. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lukman bin Zulkarnain, AB210011. So, saya akan menerangkan berkenaan kesimpulan daripada kajian yang kami lakukan. So, yang pertama sekali, kajian terhadap Fakulti FSKTM di UTHM menunjukkan bahawa persepsi penggunaan internet mempunyai nilai yang paling tinggi dan diikuti dengan ketagihan internet serta skala kemurungan untuk kanak-kanak. So, responden secara sebelah suara bersetuju bahawa kewujudan hubungan di antara penggunaan internet dan kemurungan di kalangan pelajar UTHM. Dan yang seterusnya, kesimpulan kajian ini menyatakan bahawa pelajar FSKTM di UTHM memiliki persepsi yang positif mengenai penggunaan internet, tetapi keperluan untuk menghadapi isu ketagihan internet dan masalah kemurungan di kalangan mereka ini perlu dilakukanlah. Pihak universiti perlu mengambil tindakan untuk membantu para pelajar untuk membendung masalah berikut. Dan yang terakhir sekali ialah kepentingan memberikan tumpuan kepada aspek fizikal, emosi serta mental disorot. Dan langkah-langkah perlu diambil untuk meningkatkan kesedaran dan akses kepada perkhidmatan kaunseling di UTHM. Sekian saja daripada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.